Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini alhamdulillah kita telah berada di 28 pada 26 hari bulan Syaban tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 9 hari bulan April tahun 2021. Hari ini alhamdulillah kita berada di hari Jumaat Al-Mubarak dan hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-10 insya-Allah. Muka surat yang ke-10 iaitu kita akan bacakan, kita akan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 62 sehingga ayat 69 insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita terus, insya-Allah saya akan bacakan sedikit satu ayat, iaitu ayat 62 daripada surah Al-Baqarah ini yang menjadi permulaan kepada muka surat yang ke-10 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi akan bercerita insya-Allah tentang kisah Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala belum lagi habis menceritakan kepada kita dalam muka surat yang ke-10 ini tentang Bani Israel. Masih banyak lagi sebenarnya tentang Bani Israel ini yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia perangai-perangai mereka, apakah dia sikap-sikap mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini layak sebagaimana yang kita baca pada setiap hari dalam surah Al-Fatihah, iaitu al-maghdubi alaihim, iaitu mereka-mereka yang dimurkai. Jadi Bani Israel ini sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni pada ayat yang terakhir semalam dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sebabnya ialah mereka ini telah membunuh ramai daripada nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi perkara ini adalah satu benda yang pelik, satu perkara yang pelik. Allah Taala kirimkan rasul yang banyak kepada mereka, tapi sebahagian daripada mereka telah bunuh. Dan of course lah banyak lagi daripada ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu ini yang telah mereka ini engkari, mereka tak nak terima. Jadi dalam ayat yang akan kita baca pada muka surat yang ke-10 ni, Allah Taala mulakan menyebutkan tentang satu perkara yang sepatutnya dipegang ataupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala sebut innal ladzina amanu. Jadi Allah Taala telah menyebutkan dalam ayat yang ke-10 ini, dalam ayat 62 ini, iaitu yang pertamanya ada 4 golongan. 4 golongan yang Allah Taala sebut, iaitu yang pertama orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang hadu, iaitu orang-orang Yahudi. Yang ketiga orang-orang Nasara, iaitu orang-orang Kristian, dan yang keempatnya ialah as-sabiin. Jadi kita cuba lihat 4 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang beriman, maksud sini orang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan yang maksudkan dengan beriman sini beriman sahaja tetapi tidak beramal tidak beramal dengan apa yang ditetapkan telah disuruh oleh kepada mereka. Yang keduanya ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di sini maksudnya ialah orang-orang yang merupakan keturunan Bani Israel yang menjadi Yahudi. Yang mana nama Yahudi ini dikatakan ada beberapa pendapat lah. Yang pertama sekali dikatakan diambil daripada Yahuza. Yahuza ni ialah anak yang paling tua daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi daripada namanya lalu ditukarkan dalam bahasa Arab dia menjadi Yahudi. Tapi ada yang mengatakan bahawa dianya diambil daripada perkataan hada. Hada ni artinya bertaubat, iaitu mereka ini dinamakan demikian kerana mereka ini telah bertaubat. Setelah daripada mereka bertaubat, setelah menyembah anak lembu. Jadi itu beberapa pendapat lah yang mengatakan daripada mana nama hadu ni. Kemudian yang ketiganya ialah golongan An-Nasara.
Nasara ni ialah pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dikatakan beberapa nama, iaitu setengah mengatakan daripada nama Nasirah. Nasirah ni ialah dalam bahasa Inggeris sekarang dipanggil Nazareth, iaitu tempat di mana Nabi Isa tu berada dulunya. Dan kemudian ada yang mengatakan dia daripada Ansarullah, ketika Allah SWT menamakan mereka sebagai penolong-penolong, iaitu man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa berkata kepada mereka, siapakah yang menjadi penolong kepada aku? Lalu mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong. Jadi daripada nama ini diambil dalam perkataan Nasara. Yang keempatnya ialah golongan Sabi'in. Sabi'in ni asalnya ialah, kalau ikut maknanya, daripada Sabi'. Sabi' ni erti orang yang keluar daripada satu agama dan kemudian nak masuk kepada agama yang lain. Jadi itu nama dia Sabi'. Kalau orang Arab, dia menggelarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Sabi'. Iaitu kalau ikut maknanya murtad lah. Mereka gelarkan Muhammad ni sebagai Sabi'. Jadi Sabi' ini, itu satu pendapat mengatakan iaitu orang yang keluar daripada satu agama, masuk kepada agama yang lain. Dan juga ada yang memberi makna Sabi' ini iaitu orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah planet-planet, yang apa yang ada di langit lah. Itu nama dia Sabi'. Dan dikatakan dia ni adalah asalnya pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyaklah pendapat-pendapat di sini. Tapi yang penting di sini, Allah SWT, kita nak tengok, telah menyebutkan golongan-golongan ini tidak ada gunanya. Maknanya mereka ini ada yang dah menyeleweng dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan apa yang sepatutnya mereka buat. Yang sepatutnya mereka ini, yang diterima oleh Allah ialah man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Jadi ada dua syarat kepada mereka. Mereka semua ni, sama ada orang itu beriman sahaja, ataupun Yahudi, ataupun Nasara, ataupun As-Sabi', mereka semua ni tidak akan diterima kalau sekiranya tidak ada beriman dan juga beramal soleh. Jadi mereka beriman, iaitu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beramal soleh. Maka Allah SWT kata, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka tak akan takut, dan mereka ini wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita, tak akan sedih. Jadi itu adalah balasan Allah Ta'ala nak sebutkan bagaimanakah sepatutnya untuk mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Mestilah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan kemudian mestilah beramal soleh. Tak kiralah mereka ini daripada apa, daripada Yahudi ke, daripada Nasrani ke, daripada Sabi' ke, ataupun hanya yang beriman sahaja. Kemudian itu adalah ayat yang pertama lah. Kemudian seterusnya Allah SWT terus selepas daripada itu kembali semula kepada apakah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Jadi tadi itu macam kita kata berhenti sebentar kan. Allah Ta'ala nak ceritakan sekejap kan, apakah dia bentuk yang sepatutnya mereka ni buat kalau mereka ni Yahudi ke, Kristian dan sebagainya. Ayat yang ke-63 Allah SWT ceritakan apa yang telah berlaku. Sebagaimana kita ceritakan sebelum daripada ni, bahawa penceritaan Allah tentang Bani Israel ini ialah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebutkan dengan wa'iz, ketika, dan ingatlah ketika. Ketika mana? Sekarang ni, yang the next ni, Allah Ta'ala nak sebutkan kepada Bani Israel ini nikmat Allah, iaitu ketika akhazna mithaqakum, wa'iz akhazna mithaqakum, ketika kami ambil mithaq. Mithaq ni ialah maknanya ialah perjanjian maknanya. Perjanjian yang kuat. Perjanjian ketika mana? Iaitu ketika mereka ini menyembah anak lembu. Ketika Nabi Musa balik daripada Tur, daripada bukit Tur ni, Jabal Tur, bukit Tur. Lalu Nabi Musa membawa kepada mereka kitab yang telah diberikan oleh Allah SWT, iaitu kitab Taurat lah. Jadi Nabi Musa menyuruh mereka untuk bertaubat, dan kemudian menyuruh mereka untuk mengikut apa yang ada di dalam Taurat. Tapi orang Bani Israel ni dia enggan, dia tak mau. Dia tak mau ikut, macam-macam dia cakap. Nabi Musa cakap macam ni, dia cakap macam ni. Nabi Musa suruh, dia tak nak mau. Akhirnya apa yang terjadi ialah
malaikat Jibril telah datang dan mengangkat bukit tersebut kan, dan letakkan di atas kepala mereka. Pada ketika itu barulah mereka ni takut, dan kemudian pun mereka pun berjanjilah untuk mengikut apa yang dibawa, apa yang disebutkan, apa yang ada di dalam kitab Taurat yang asal yang dibawa oleh Nabi Musa. Dibawa turun oleh Nabi Musa pada ketika itu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah maknanya ketika kami angkat ke atas mereka itu tur. Tur tu bukit tu. Khuzu ma atainakum biquwwah. Dan dikatakan kepada mereka, ambillah apa yang kami bawa ini dengan kuwah. Jadi Allah Ta'ala merintahkan kepada mereka bukan hanya biasa-biasa, bukan hanya ambil kitab itu saja, tetapi hendak ambil dengan kuwah. Kuwah ni jiddin wajtihadin. Dan tafsir kata, iaitu pegang betul-betul kitab ni. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan hendaklah kamu ingat apa yang ada di dalamnya. Maknanya apa yang ada, jangan lupa apa yang ada dalam kitab Taurat ni, kerana dengannya sajalah la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ceritakan Bani Israel diceritakan begitu. Jadi mereka ni asalnya tidak ambil mithaq tu. Maknanya kalau diberikan macam tu saja, mereka tak akan membuat janji apa-apa kan. Tapi apabila dah kena diletakkan bukit di atas kepala mereka, hendak dihempaskan, kalau mereka ni tak nak terima juga, tak nak pegang juga dengan Taurat ni, maka mereka akan hempaskan ke atas kepala mereka. Jadi apabila keadaan macam tu, barulah mereka ni akhazna mithaqakum. Barulah mereka ni nak ambil mithaq tu. Jadi daripada ayat ni, dalam tafsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh Sayyid At-Tantawi, bekas mufti Mesir dulu, dia kata, ini juga nak menunjukkan, memahamkan kepada kita bahawa sebenarnya Quran ini tidak cukup kalau kita hanya tartil sahaja, kita membaca sahaja, tilawah sahaja, tidak cukup. Kerana kalaulah cukup, maka Allah Ta'ala tak marahlah sebagaimana marahnya kepada Bani Israel. Jadi seperti contoh, seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menyindir Bani Israel ni, menyindir kita sebenarnya, menyebutkan tentang Bani Israel, menyindir orang Islam pada hari ini, iaitu yang hanya mengambil Alkitab, mengambil Quran, hanya sekadar-kadar sahaja, iaitu untuk membaca sahaja. Sebab itulah disebut sini, khuzu ma atainakum biquwwah. Ambillah dengan sungguh-sungguh, wazkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang dalamnya. Maknanya kalau sekadar baca saja, maka tak dikatakan khuzu ma atainakum biquwwah. Jadi kita ni insya-Allah kan, moga-moga Allah Subhanahu Taala akan limpahkan barakah kepada kita, manfaat kepada kita dengan usaha yang kita buat pada hari ini, iaitu apa? Iaitu kita cuba untuk faham apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran ini, insya-Allah. Walaupun apa yang kita buat ni hanyalah satu muka surat satu hari kan, kita katakan sangat sedikit lah, tetapi moga-moga kita telah berusaha, insya-Allah kan, untuk memahami Quran ni. Kemudian selepas daripada itu, Allah SWT sebutkan apa yang terjadi kepada Bani Israel setelah daripada mereka ni dah buat janji, dah bersungguh-sungguh kan. Allah Ta'ala kata, summa tawallaitum min ba'di zalik. Tapi selepas daripada tu tak nak ikut, min ba'di zalik, min ba'di tawthiq. Zalik di situ ialah janji tu. Jadi maknanya selepas daripada kamu ni, wahai Bani Israel, kamu dah pegang, dah buat mithaq, dah buat janji. Zalik tu ialah janji tu, min ba'di zalik, min ba'di tawthiq tu. Dalam tafsir kata. Jadi, tapi kamu tawallaitum, tiba-tiba kamu berpaling. Kamu dah janji, kamu lari balik, kamu tak ikut balik, kamu tak nak ikut perjanjian kamu tu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan belas kasihannya, wa rahmatuhu, belas kasihannya, nescaya kamu ni akan menjadi orang-orang yang khasirin. Khasirin sebetulnya ialah al-halikin, kata tafsir jalan lain. Jadi maksud sini halikin maksudnya binasa. Maknanya kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala sayang kamu, Allah Ta'ala masih lagi nak beri peluang kepada kamu dan dibukakan pintu taubat kepada kamu, nescaya lah kuntum minal khasirin. Dia tak sebutlah sini kan pintu taubat tu apa dengan, tapi itu adalah
dipanggil mahzuf, iaitu benda yang tidak disebutkan tapi boleh difahami daripada ayat tu. Dia hanya berkata kalaulah, gitu kan. Kalau Allah Taala tak sayang, kalaulah Allah Taala ni tak nak kurniakan kepada kamu. Macam tu saja. Dia tak sebut apa yang dia kata. Terus dia kata nescaya kamu akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa, dibinasakan. Tapi Allah Taala tak sebut. Nak menunjukkan apa? Itu adalah satu perkara yang besarlah, kemurkaan Allah Taala di atas apa yang mereka lakukan. Dan kalaulah Allah Taala ni tidak sayang, tidak kasihan kepada mereka, nescaya gini kan. Dan begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah takkan fadlullahi wa rahmatuhu ni, walaula, kalau kita sekarang lah pada hari ini kan, dengan kejahatan kita, dengan maksiat kita, kalaulah Allah Taala tak kurniakan kepada kita, Allah tak sayang kepada kita, tak beri rahmatnya kepada kita, nescaya kita ni patutnya dihancurkan dah. Tak layak hidup lah kita semua ni kan. Baru sedikit Allah Taala beri amaran kepada kita dengan coronavirusnya dan sebagainya kan. Nak mengingatkan kita lah bahawa banyaknya perkara yang sepatutnya kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat 65 insya-Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya kamu tahu, Allah Taala kata, kamu telah tahu, maknanya Bani Israel ini tahu. Dan Allah Taala ceritakan juga kepada kita sekarang ni, maka kita pun tahulah. Allazina tadaw minkum, iaitu apa dia? Tahu apa? Tahu peristiwa orang-orang yang telah melampaui batas, yang melanggar larangan. Iqtadaw ni melanggar lah kan. Minkum, daripada kalangan kamu, daripada kalangan Bani Israel. Maknanya cerita ni di kalangan Bani Israel memang masyhur. Memang tahu semua, mereka tahu. Iaitu apa? Fis sabti. As-sabti ni ialah hari yang dinamakan sebagai hari Sabt. Hari Sabtu, kita panggil pun hari Sabtu pada hari ini. Tapi nama Sabtu ni dalam bahasa Arab artinya ialah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kamu tu sebagai subat. Subat ni ialah dalam bahasa Arab artinya setelah daripada kita ni penat, kita ni buat kerja banyak kan, kemudian kita rehat sekejap. Jadi rehat itu nama dia Sabtu. Jadi malam tu adalah Allah Ta'ala jadikan untuk merehatnya. Berehatlah kan. Jadi saintis pun katalah kan, kalau kita tak ada rehat, tak ada tidur ni, maka menyebabkan dia akan tension kan. Anggota pun penat, badan pun penat, emosi pun penat. Jadi semua tu bila kita tidur, dia akan rehat balik. Maka dia akan refresh balik lah kan. Kita bangun pagi. Maka itu sebab itulah nama dia Sabtu. Jadi kemudian dinamakan hari ini hari Sabtu, kerana esoklah hari Sabtu kan. Kerana apa? Kerana Bani Israel tidak dibenarkan untuk buat apa-apa. Mesti beribadah saja pada hari Sabtu tu. Mereka tak boleh bekerja, mereka tak boleh ni dan sebagainya. Sampai sekarang orang-orang Yahudi masih lagi mengamalkan, iaitu hari Sabtu adalah hari rehat untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala katakan sini kan. Jadi pada hari Sabtu diceritakanlah ni dalam Quran di tempat lain, Allah Ta'ala cerita tentang pasal kisah hari Sabtu ni. Di mana hari Sabtu ni, satu kumpulan daripada Bani Israel ni, mereka ni tinggal di tepi laut. Jadi hari Sabtu saja, bila hari mereka dilarang daripada bekerja dan sebagainya, tiba-tiba pada hari Sabtu ikan banyak di tepi laut. Ikan tu datanglah, mudah diambil dan sebagainya. Tapi mereka tak boleh ambil ikan tu, tak boleh tangkap ikan tu. Kerana apa? Tidak dibenarkan. Hari Sabtu mereka tak boleh bekerja. Tapi bila hari tidak Sabtu, maka banyak tak ada pula ikan tu. Susah pula nak tangkap. Jadi mereka pun buatlah helah. Itulah nama dia helah kan. Helah iaitu dengan apa? Mereka buatkan satu macam parit itu supaya ikan tu masuk kawasan tu. Lepas tu mereka tutup tempat tu pada hari Sabtu. Kemudian hari Ahad mereka datanglah ambil ikan-ikan yang terperangkap tu. Jadi maknanya itu nama dia helah kan. Mereka tak nak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Tapi mereka tak nak nampakkan bahawa mereka tak nak buat. Tapi jadi mereka menggunakanlah helah. Jadi orang Yahudi ni memang terkenal lah sebagai orang yang banyak berhelah. Nak lari, tak nak laksanakan apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada mereka. Dan kemudian mereka pun buat. Tapi sebenarnya mereka nak buat kejahatan tu. Jadi Allah Ta'ala hukum orang-orang yang buat macam tu, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Makalah jadilah kamu kera yang hina. Khasiin tu maknanya ialah yang hina lah kita katakan. Jadi ada dua pendapat ulama di sini. Satu pendapat mengatakan bahawa mereka memang betul-betul menjadi kera. Bertukar menjadi kera
Lalu mereka pun selepas daripada beberapa hari, ada yang kata 3 hari, lepas tu mereka mati. Kera-kera tu pun matilah. Jadi ada yang mengatakan bahawa bukan mereka ni menjadi kera, tapi berperangai seperti kera. Hati mereka menjadi kera. Sebab apa? Kera ni dikatakanlah dalam tafsir kata, ialah di antara binatang yang pandai berhelah. Pandai banyak buat songai, buat apa ni kan. Itu pandai tu. Jadi perangai, jadi mereka ni jadilah macam kera tu. Kunu menjadi kera, bukan hakiki kera. Pendapat yang kedua kata. Tapi menjadi hati tu seperti kera, jadi perangai seperti kera. Khasi'in. Kemudian faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Allah Ta'ala kata kemudian kami jadikan pembalasan itu kan, apa yang terjadi kepada sebahagian daripada mereka tu sebagai nakalan. Nakalan ni ialah dia kata ibrah mani'ah. Dalam bahasa Arab iaitu pengajaran yang boleh menjadi pencegahan kepada orang-orang mana? Lima baina yadayha wa ma khalfaha, iaitu 2 kan. Yang pertama ialah orang-orang yang ada pada masa tu. Pada masa tu, ma baina yadayha tu, iaitu orang yang berada di depan tu, iaitu yang melihat, yang dapat melihat apa yang terjadi tu, wa ma khalfaha, dan juga kepada orang-orang yang akan datang kemudian. Maknanya kita yang datang kemudian, Bani Israel yang datang kemudian, mereka dengar cerita ni, dan cerita ni adalah sahih, dan bagi kita adalah sahih lah, sebab Allah Ta'ala ada cerita dalam Quran. Maka itu sepatutnya menjadi pengajaran, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh tukarkan kita ni kepada satu bentuk yang lain daripada bentuk yang kita sekarang ni. Jika sekiranya kita ini melakukan kesalahan. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak ubah kita, tak lakukan perkara tu, maka janganlah kita rasa macam relax pula kan. Kita kena faham kan bahawa Allah Ta'ala tu boleh buat macam tu. Bahkan Allah Ta'ala boleh buat menukarkan kita menjadi seperti binatang yang teruk kan. Kemudian seterusnya ayat 67. Sekarang ayat 67 ni sampai kepada cerita tentang lembu. Iaitu Baqarah. Daripada nama sinilah, daripada ayat inilah, maka kita nak dinamakan surah ini dengan surah Al-Baqarah. Jadi seolah-olahnya kita kata macam kemuncak lah kan. Kemuncak helah, kemuncak perangai kepada orang-orang Bani Israel ini. Iaitu apa? Ketika perkara ni berlaku, ketika ada seorang di kalangan Bani Israel ini yang kaya kan. Dan dia ni tidak ada waris. Yang ada warisnya hanyalah anak saudara dia. Jadi anak saudara dia ni miskin tapinya. Jadi akhirnya dia tunggulah, sebab dia satu-satunya waris pada masa tu kepada orang kaya ni. Jadi akhirnya bapak saudara ni lama-lama bapak saudara tak mati-mati juga kan. Jadi dia ni tak sabar, dia bunuh bapak saudara dia ni yang kaya ni. Dengan harapan maknanya dia akan dapat itulah. Kemudian dicampakkan satu tempat yang lain. Kemudian dibuat awak bising, kata, siapa bunuh ayah mak saudara dia ni dan sebagainya. Jadi bising. Akhirnya sampailah kepada, orang pun pergilah kepada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa masih adalah pada masa tu. Zaman tidak diceritakan. Masa bila ni tak diceritakan. Sebab Al-Quran biasanya tak akan ceritakan bila kan. Kecuali benda tu penting. Jadi pada masa inilah maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Wa iz qala Musa liqaumihi. Jadi mereka pun tanyalah Nabi Musa, siapa pembunuh ni Musa? Jadi mereka pun dijawabkan. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyuruh mereka ni untuk menyembelih lembu. Menyembelih seekor lembu. Jadi Nabi Musa berkatalah ke liqaumihi, berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Ta'ala suruh kamu untuk menyembelih lembu. Kan, seekor lembu, Baqarah. Tapi apa yang mereka kata? Mereka kata, qalu atattakhizuna huzwa. Dia kata apa? Mereka kata, Musa, kau ni main-main ke? Tu dia kata kepada Musa. Jadi sebenarnya kata-kata ini adalah satu kata-kata yang biadab sebenarnya kan. Yang kurang adab dengan seorang Nabi. Jadi kita akan cerita tengok lagi selepas daripada ni. Macam mana kan dalam ayat 66, 68, 69 ni. Macam mana sikap mereka ni yang sangat biadab dengan Nabi mereka. Iaitu Nabi Musa. Padahal banyak dah Nabi Musa ni kan. Mereka tahu dah bahawa Nabi Musa ni dengan mukjizat-mukjizat yang berlaku di negeri Mesir. Dengan merentasi laut dan sebagainya kan. Dengan macam-macam lagi kan. Allah Ta'ala dah tunjuk dah kan.
Tapi mereka tetap juga dengan perangai mereka ni, Bani Israel ni, iaitu yang pertama sekali, mereka ni macam tak percaya kepada Nabi. Jadi mereka kata, kau ni jangan main-main Musa. Dia kata, apa kaitannya? Dalam tafsir diceritakan lagi. Apa kaitannya di antara lembu dan juga orang mati ni? Ada pula. Macam itulah soalan kata-kata. Kata-kata, atattakhizuna huzwa? Kamu jangan main-main Musa. Qala. Jadi sehingga Nabi Musa menegaskan bahawa Nabi Musa kata, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Dia katakan. Nabi Musa kata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menjadi salah seorang daripada yang jahil. Iaitu jahil situ maksudnya lah, buat satu benda yang tak patut. Ada pula dia kata, takkanlah aku nak suruh kamu apa yang tak patut, apa yang tak ada kaitan. Mestilah ada sebab dah kamu tanya aku. Kan? Jadi kamu ni seolah-olah tahu bahawa aku ni dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu, tapi bila aku beritahu, kamu tak nak percaya. Itulah kan. Jadi kemudian apa mereka kata dalam ayat 68 ni, mereka kata lagi, qalu, nak banyak tanya lagi ni. Ud'u lana rabbak. Tengok kan, perkataan yang digunakan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan jahatnya ataupun tidak ada adabnya, biadabnya mereka ni dengan Nabi mereka. Mereka kata apa? Ud'u lana rabbak. Tanya sikit Tuhan kamu tu. Tengok dia kata kan, penggunaan perkataan rabbak. Jadi ulama-ulama tafsir kata inilah jahatnya Bani Israel. Dia kata rabbak, dia tak kata tanya Tuhan kita. Tapi dia kata rabbak. Rabbak ni maknanya tanyalah Tuhan kamu. Jadi Tuhan tu Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan kita. Tuhan mereka. Jadi itulah kejahatan mereka, kan sikap mereka, perangai mereka yang digunakan, perkataan yang digunakan. Jadi dia kata ud'u lana rabbak, tanya Tuhan kamu wahai Musa, yubayyin lana mahi. Ia ni apa ni, umur dia berapa? Sekarang ni tanya umur. Mahia ni sini lah maksudnya ialah umur dia ni berapa? Tanya pula umur lembu. Qala innahu yaqulu innaha. Jadi Nabi Musa berkata, dia katakan, Nabi Musa menjawab bahawa Allah Taala berfirman, lembu itu adalah innaha baqaratun la faridun. Faridun ni maknanya ialah seekor lembu yang tidak tua. Faridun ni makna tua. Jadi taklah tua, wala bikrun, dan tidak pula muda. Bikrun ni dara kalau ikutnya kan makna asal kan, tapi maksudnya ialah muda sini. Maknanya taklah tua sangat, taklah wala bikrun, taklah muda sangat. Awanun. Awanun ni makna pertengahan. Pertengahan umur. Awanun baina zalik, iaitu di antara. Di antara tak tua sangat. Kalau lembu kata lembu tua ni umur 20 tahun, maka taklah umur 20 tahun. Kalau muda sangat ni umur 2 tahun, 3 tahun, taklah 2 tahun, 3 tahun. Tapi pertengahan, mungkin 10 tahun. Kalau macam tu, kalau 20 tahun, wallahualam lah, saya ni bukan pakai lembu kan. Tapi maknanya sini ialah, lembu tu tak tua sangat, taklah muda sangat. Faf'alu ma tu'marun. Jadi dia tegaskan, Nabi Musa tegaskan. Sekarang ni buatlah apa yang disuruh tu. Jangan banyak-banyak tanya tu maksudnya kan. Jangan banyak-banyak nanti menyusahkan kamu kan. Tetapi kemudian selepas daripada itu, apa mereka buat dalam ayat 69 ni? Qalu da'u lana rabbak. Tanya lagi. Tanya ni. Ini Musa tanya lagi. Tanya apa? Cuba tanya Tuhan kamu tu. Yubayyin lana ma launuha. Tanya pula color pula. Warna pula kan. Launuha. Lembu tu color apa? Yang tadi tu umur macam mana? Kan? Sekarang ni laun dia macam mana? Color pula macam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Jadi Nabi Musa pun menjawablah kan. Setelah daripada diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, Nabi Musa kata, lembu tu Allah Taala kata, iaitu warna dia kuning. Faqi'un launuha. Kuning tua warna dia. Tak kuning-kuning sangat, tapi faqi'un launuha, tua. Warna kuning ke apa ni, bukan kuning betul, tapi kuning ke arah kuning tua sikit. Kemudian tasurrun nazirin. Orang tengok apa tu sedap, rasa sedap mata memandang lah, kita katakan. Jadi apa lagi cerita sebenarnya kan? Bila dia nak sembelih ni? Jadi insya-Allah kita akan tengok nanti kan peristiwa ni dalam sesi kita yang seterusnya, iaitu sesi yang lepas daripada ni, iaitu muka surat yang ke-11 insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan lah kepada kita dengan pengajian kita pada pagi ni, dengan sesi kita pada pagi ni. Jadi jangan lupa untuk like insya-Allah, jangan lupa untuk share semua dengan sahabat-sahabat semua, hantar link kepada sahabat-sahabat semua, dan juga jangan lupalah insya-Allah kan, moga-moga kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala akan memberikan kepada kita hidayah
hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik untuk kita ikut dan faham apa yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini dengan pengajian kita yang pendek ini, insya-Allah. Setakat itu saja kita tangguh pengajian kita pada sesi pagi ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.